Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan kita hidayah, inayah, berbagai-bagai nikmat yang terlalu besar dan banyak, terutama nikmat hidup, di mana hidup ini kita rasai hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita. Jadi setiap saat, detik, hembusan semua bukan hak kita. Hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah bila kita rasai begitu, itulah nikmat yang paling besar. Itu yang dia kata ingat sebenar-benar ingat. Itulah dia. Itu dinamakan an-zikrillah. Yang betul-betul orang yang mengingati Allah adalah dia merasakan yang ada hanya Allah. Dia faham. Kenapa kau bang? Apa masalah kau bang? Apa masalah kau? Buat gangguan ke? Dengar-dengar ceramah macam ni boleh terlelap terngantuk pula dah. Nak buat kepala kau macam tu. Astaghfirullahalazim kau. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat duduk dalam keadaan bahawa kita merasakan yang wujud yang ada hanya Allah. Itu dinamakan ingat sebenar-benar ingat. Ya. Kalau kita rasa kita yang sebut nama Allah tu tak betul lagi. Jadi yang menyebut nama Allah hanya Allah. Yang mengingat Allah hanya Allah. Jadi bukan kita. Kumpulkan perhatian kita betul-betul. Ya, baru kita boleh faham. Yuk. Ini adalah nikmat yang paling besar kalau kita dapat menyebut nama Allah dan kita merasakan yang menyebut nama Allah tu hanya Allah. Itu sebesar-besar nikmat. Ya. Apa dalam dunia ni yang kita rasa nikmat tu paling best sekali? Apa dia? Apa dia Irfan? Apa dia anak abah? Muhammad? Yang kita betul-betul rasa nikmat betul-betul. Lagi? Tak kira. Muhammad? Nikmat apa? Apa yang kau ngangguk? Nikmat apa orang tanya? Ikut orang tak boleh. Nikmat mengingati Allah, bahawasanya yang kita ingat sebenarnya dialah bagi kita ingat. Bukan kita mengingat Allah sendiri, tapi siapa yang bagi kita ingat? Allah. Itu yang paling nikmat. Itu nikmat yang paling besar. Bila kita datang gelam, tak ada dah. Diri kita dah tak ada. Yang ada wujud hanya Allah SWT. Di dunia kita sekarang ni adalah dunia yang mana di pengakhir zaman. Manusia-manusia dah tak tahu hala tuju sebenar. Tidak tahu hala tuju sebenar kenapa kita dihidupkan. Cuba tanya pada diri kita sendiri. Apa hala tuju sebenar kita dihidupkan oleh Allah? Kan tak lain la ilaha il. Dia nak menyatakan diri dia.
Bah, kiamat kan. Apakah orang tak lahir lagi? Kiamat ada orang tak lahir. Ha. Kiamat tu semua perhitungan. Semua dah mati, dah lahir, mati, dihidupkan balik. Kiamat lah tu. Tu. Kiamat, mati semua kan. Lepas tu dihidupkan balik. Maknanya dihidup lah tu. Waktu kiamat. Yang tak sempat lahir kat bumi. Tak sempat lahir, mati dalam perut ibu dia, mati lah. Tetaplah di... Bukan dalam perut ibu. Ha. Dekat tempat roh. Alam roh tak disebut lagi. Kalau dalam roh bukanlah makna dia berada di bumi. Dia. Dalam roh lain cerita. Itu urusan Allah. Bila kita dah terzahir ni, kita akan diperkirakan. Hitungkan. Itu yang kita masing-masing kita akan dibagi kitab kita masing-masing. Ya, start pada akil balik, akal kita dah sampai faham, kita akan disoal bertanggungjawab atas segala apa yang kita lakukan. Itu. Jadi kita balik pada kisah kita tadi bahawasanya apa sebenar hala tujuan hidup kita. Itu kalau kita sebelum kita tahu kita nak mati, kita kena tahu dulu apa tujuan hidup. Hayyu, hidup. Hidup ni kenapa? Hidup kenapa Allah hidupkan kita? Sebab nak mentajalikan, nak menunjukkan Allah tu yang hidup. Tapi bila kita tak faham, kita rasa hidup ni kepunyaan kita, maka itulah berkisahkan kepada tulis, maknanya akan diperkirakan, akan apa baik kita, baik sikit pun halus zarah macam mana tetap ditulis, buruk kita pun pasti akan dikira. Tapi kalau kita tahu hala tuju hidup kita adalah untuk mentajalikan itu hak Allah Ta'ala, maka tak bertulislah. Dia tulis pun dengan nur cahaya. Sebab kita dah faham dah. Apa yang nak dituliskan, kita dah faham. Hidup kita ni sebenarnya menunjukkan dia yang hidup, bukan kita yang hidup. Apa yang malaikat nak tulis. Jadi itu sebenarnya. Bila kita tahu konsep La ilaha illallah itu untuk menyelamatkan kita. Benteng dia katakan. Kan? La ilaha illallah itu benteng. Bila kita dah faham La ilaha illallah, tak ada rasa diri kita, yang ada hanya Allah, maka kita berada dalam benteng Allah. Nak ditulis ke? Baik buruk kita nak ditulis tak? Tak ada. Maknanya waktu tak ada, yang ada hanya Allah, itulah maknanya nikmat. Di situ nikmatnya. Tapi bila kita tak faham yang Rasulullah SAW ditegakkan atas kalimah La ilaha illallah. Nabi Adam pun La ilaha illallah. Adam Rasulullah Muhammad. Sampai Rasulullah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah juga. Khataman Nabi turun tetap juga kita bawa. Khalifah yang 4 pun tetap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak boleh lari daripada tajuk-tajuk. Jadi inilah sebenarnya maknanya tetap juga apa yang dibawa oleh Ustaz Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, sampai wali Allah, sampai khalifah-khalifah sampai kepada kita, tetap juga kita kena bawa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi bila kita tak faham La ilaha illallah tu, kita hanya sebut dia, kita tak tahu apa benda La ilaha illallah tu. Kita tahu sebut banyak-banyak La ilaha illallah, tapi kita tak mengamaliakan, kita tidak meyakini tu. Kita tak mengimani dia. Sekadar kita sebut dia berapa puluh tahun kita sebut, tapi kita tak pernah memahami dan tak arifkan apa tu La ilaha illallah. Jadi itu kita banyak sebut, tapi kita tak memahami. Kita rasa macam kita dah sebut tu, kita rasa selamat dah. Dia harus kita imani. Kita harus meyakini apa tu La ilaha illallah. Kita ni tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu yang diimani, itu nak kita yakini dalam hidup kita, tak merasa ada diri kita. Ada kita bawa dalam kehidupan kita begitu. Jadi sebab kita akan melihat manusia-manusia yang akan jadi
kerasukan. Sebab kerasukan yang mana? Ada diri dia. Itu kerasukan. Tapi kalau dia betul-betul meyakini yang ada hanya Allah, itu dikatakan kesucian. Itulah yang betul. Betul orang yang mengimani dan meyakini dalam kehidupan. Setiap dia gerak, dia lihat dia, kehidupan dia sentiasa dirasakan Allah, tak ada dia sendiri. Dan dia nampak apa semua ni, semua perbuatan-perbuatan Allah. Tapi masih lagi kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, minta maaf, kita hanya membaca, menyebut la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita dah rasa kita dah mengimaninya. Padahal itu kita masih gagal. Ni jangan main-main. Kita anggap remeh-temeh, apa ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mudah ayah sebut. Jangan. Kita tak lihat bagaimana Rasulullah SAW menceritakan bagaimana kelebihan la ilaha illallah. Yang sampai kepada Allah itu adalah keyakinan kita dalam la ilaha illallah. Itu yang boleh bawa sampai segala amalan kita. Tapi kalau la ilaha illallah kita tak faham, gagal, siapa yang nak bawa? Kita bangga kita banyak amal. La ilaha illallah meniadakan, dia aja Allah yang boleh sampaikan. Selagi kita rasa macam seolah-olah kita yang boleh berbuat, sebenarnya itulah kegagalan. Kerana la ilaha illallah tu adalah ibunya, mengatakan kita tidak boleh berbuat apa-apa melainkan apa yang telah disusun oleh Allah. Mana boleh, aku pun ada boleh buat, aku ada kuasa, Allah tak boleh, ada dua. Engkau rasa engkau ada kuasa, Allah pun ada kuasa, tak boleh. Sebab la ilaha illallah, konsep yang dibawa oleh Rasulullah adalah meniadakan. La haula wala quwata illa billah. Kamu orang memang belum berapa lagi yakin. Kamu orang kena jadi orang yang betul-betul dengar, yang tumpukan perhatian betul-betul. Terusuk sana, terusuk sini. Tumpukan perhatian betul-betul. Itu cara dia, kita sungguh-sungguh. Kita tak dapat, sungguh-sungguh kita dengar. Jadi pendengar yang baik. Jangan buat kecoh. Tumpukan perhatian betul-betul. Nanti Allah akan bagi faham. Sebab nak bagi faham siapa? Allah. Tu. Pasal abang selalu soal. Supaya kamu ada tindak balas. Bukan diam je. Otak ke lain. Tumpukan perhatian betul-betul kepada Allah. Kerana kita tahu yang nak bagi faham siapa? Allah. Yakin. Jadi sejauh mana keyakinan kita kepada Allah bila kita mula meyakini bahawa segala apa yang kita lakukan adalah hak Allah. Kalau kita tak yakini segala tindakan kita ni hak Allah, maka kita sendiri tak yakin. Kita masih ada rasa kedirian kita. Aku nak tu, aku nak ni. Kita masih rasa ada aku, ada Allah. Tak boleh. Betul-betul kita kena yakin, hakul yakin bahawa segala hidup kita ni diatur oleh Allah. Kita pandang setiap sesuatu nak berlaku, semua kita nampak itu semua hak-hak Allah. Kita tak ada hak untuk mengatakan bahawa itu pilihan kita. Tak boleh. Bila kita meletakkan itu pilihan kita, itu kehendak kita, itu yang jadi binasa kita ni. Jadi kita telah menzalimi, kita telah memutuskan tali nikmat dengan Allah. Sebab kita membangkang kehendak-kehendak Allah, dan ataupun kita mengakui itu sesuatu daripada Allah, kita mengakui itu kita punya. Jadi macam mana kita mengimani betul-betul, kita meyakini betul-betul itu dalam diri kita masing-masing. Allah tak pandang berapa banyak ilmu kau. Allah nilai dia kita ni adalah macam mana keyakinan kita dengan Allah. Macam mana kita mengimani, itu mustahak. Ini dulu yang Rasulullah ajar.
Jangan fikir yang jauh-jauh dulu. Ataupun kita dah banyak sangat ilmu, letak tepi dululah, tolong. Ini dulu kita kena perbaiki betul. Sekarang ni dalam diri kita dah banyak rosak sebab ni lah. Sebab kita belum lagi meyakini betul-betul dengan Allah, belum mengimani betul-betul kepada Allah. Sekadar kita baru sebut ya lafaz saja. Kita dah rasa kawan-kawan kita dah mengimani, beriman. Kita dah rasa kita dah maknanya dah meyakini betul-betul. Belum. Masih lagi kita angkat gelas, kita rasa kita yang angkat, kita rasa kita yang berfikir nak ke sana, kita bangun tidur, kita rasa kita yang boleh urus diri kita sendiri. Oh, banyak gagal kita. Banyak. Bila dibuka, disingkapkan oleh Allah, baru kita tahu banyak silap kita. Bangun aja tidur, kita dah terkena dah. Kita rasa kita pula yang hidup. Ya. Bangun aja kita tahu, ya Allah, hidup ni hidup Engkau ya Allah. Bagaimana aku nak melaksanakan ya Allah. Tolong uruskan, jangan biar aku urus walau sesaat. Itu kita bangun tidur kita dah. Kita takut nak walau sesaat ya Allah aku nak urus diri aku sendiri. Kita bangun tidur kita dah mengucapkan begitu. Betul-betul kita yakin betul kepada Allah. Kita baru dihidupkan Allah. Semalam kata musafir kan, hendaklah kamu bangun tidur seperti musafir baru berlalu. Orang asing, pendatang asing. Itulah dimaksudnya. Jadi kita kalau tak dapat amalkan tu, maknanya kita rasa macam kita bangun tidur, kita yang nak susun sana. Itu gagal lah tu. Tak payah nak cerita ilmu-ilmu yang lain lagi. Ayat-ayat yang lain tak payah lagi. Bukan saya nak pelekeh. Ini aja kita dengan Allah aja gagal. Macam mana kita nak yang lain, nak amal-amaliahkan yang lain? Yang kita sendiri dengan Allah pun wahablum minallah je lah gagal. Kalau nak hablum minannas yang makhluk-makhluk lagi gagal. Tengok keadaan sekarang. Covid ni berapa banyak yang mensekutukan Allah. Tak sedar dia mensekutukan Allah. Lebih maknanya seolah-olah dia rasakan kalau kita ni mati dan keadaan sekarang ni mati, Covid yang matikan. Banyak akidah-akidah manusia ni rosak punah. Sebab tak belajar mengenal diri, mengenal Allah. Bila dia tak faham tentang diri dia, tentang Allah, macam mana dia nak masuk injection ni untuk konon dia, kita siapa dah dapat injection ni mana dia selamat, dia ya Allah, ya Tuhan. Siapa yang lahir maknanya apa yang kerja kau ni bang? Astagfirullahalazim. Jangan buat kecoh lah. Malah nak sebut-sebut lagi. Injection berlahir-lahir aja tu injection untuk nak rosakkan akidah lah tu. Sejak merdeka, siapa yang kena lahir saja tahun merdeka tu kena injection. Tak boleh kita tentang, tak boleh. Apa perlu kita lahir-lahir nak kena injection? Kenapa? Tu sunnah Nabi ke? Nampak? Bila kita nentang orang dulu-dulu, ulama tentang, dia pelekehkan. Oh, tak boleh. Sebab dia ada injection tu, dia ada duit. Dia buat perniagaan ni, Yahudi punya cara untuk supaya akidah manusia tak kepada Allah. Jadi senang dia nak kontrol manusia. Ni agenda daripada Yahudi. Tapi kita banyak orang kita dulu-dulu cuba menentang, kita pelekehkan, kita lama-lama dah tak ada orang nentang. Tengok, lahir tu kena injection, kita anggap biasa. Itu nak rosakkan akidah kita supaya kita tak boleh nak kenal diri, kenal Allah. Injection dia, tujuan dia tu. Sampai ke injection Covid ni, dia memaksa kita. Bukan saya nak kata jangan, tapi kita dah terpaksa, kita kena. Tapi kita kena naturalkan balik. Kita ada pelajaran mengenal diri, kenal Allah. Benda ni takkan boleh bagi mudarat. Dia inject masuk, tetap pengaliran Covid, benda tu masuk, kita naturalkan dengan la ilaha il. Kita tak ada apa dia masuk pada dia. 10 kali inject lah. Engkau dah nak paksa sangat, inject. Tapi aku yakin benda ni tak boleh mudaratkan aku, sebab akidah aku tetap kepada Allah. Macam apa tu lah, apabila bin Rabah dia diimpak batu ke tengah padang pasir kan. Astagfirullah. Diimpak batu tengah padang. Apa dia kata? Ahad. Sama je kat ujian dia. Berat tak?
Dia kalau kita ingat kepada Allah, kenal Allah, dia tak berat. Kita tetap juga mati dalam keadaan nak mentauhidkan Allah. Sebenarnya juga COVID, dia injek banyak mana. Bukan pasal aku mati pasal COVID. Kau injek lah, aku boleh bagi injek. Tapi aku tetap yakin kalau aku mati bukan pasal engkau. Allah. Itu yang kita nak faham. Faham tak? Aduh. Jadi kekuatan kita adalah kita hidup ni mengesakan Allah. Ilahun bukan mudah-mudah ya kita tengok orang sekarang, minta maaf saya cakap. Mudah ya akidah dia rosak, ya Allah, mudah sangat. Lepas tu dia biarkan lama-lama pula tu. Lepas tu dia ajak pula orang tak supaya akidah rosak pula. Tu. Tak injit kau tak selamat tau ni. Kau tak faham ke bahasa kau cakap tu tadi? Benda tu boleh selamatkan kau? Benda tu sama ada kuasa dengan Allah ke? Ya Allah. Dia tak ada kuasa langsung. Yang ada hanya Allah lah. Rosak akidah kau teruk, kau biarkan lama-lama, ya Allah. Saya cakap ni bukan makna saya tak bagi injek dah, tak apa. Tak dipaksakan kau. Memang kaedah sekarang ni memaksa tekanan. Injek lah. Tapi kau kena tahu. Bukan pasal kau injek ni kau tak kena penyakit tu. Dan bukan pasal mati kena injek pun tak. Kau kena tahu, aku mati Allah. Tetap jaga bila kita sakit ke apa benda, tetap kena macam mana pun tetap Allah. Benda ni tak boleh kita nak teringat, oh aku dah ada kena injek ni, aku selamat. Otak kau jangan set ke situ. Pemikiran jangan set ke situ. Pemikiran kita Allah. Tauhidkan balik. Jangan. Siapa yang nak ajar kau sekarang ni? Kau nak harapkan ulama-ulama nak cakap bagi tahu macam ni? Ulama-ulama akhir zaman ni, ulama-ulama yang ulama-ulama yang banyak yang biol, bukan semua. Tak tahu nak selamatkan masyarakat. Kita nak selamatkan masyarakat supaya dia kenal diri, kenal Allah, mentauhidkan Allah. Ini masjid kita sendiri pun ulama tak boleh nak selamatkan. Ulama lah, bukan bumi sini, bumi tempat lain. Minta maaf saya cakap. Patutnya engkau orang yang kuat, ulama engkau, mufti kau, ketua menteri agama, engkau lah yang bela masjid jangan biarkan kosong. Emporium ke tempat beli belah boleh belah, ikut SOP boleh belah datang. Ramai-ramai. Apa masalah dia? Kan? Jadi kita bukan nak menentang, tapi kita nak, maknanya kita kena ada sesuatu yang asidau alal kufar. Tegas terhadap sesuatu yang boleh rosakkan akidah kita. Jangan cari hadis-hadis apa ni, kisah-kisah yang mengiyakan masjid ni dikosongkan. Itu salah tu. Itu hadis tu bukan ditujukan untuk umum, itu untuk satu kawasan aja. Ini dah umum semua satu tahu. Itu dah salah. Benda ni tak bahaya, tapi manusia punya pemikiran ideologi yang salah tu yang lebih bahaya. Lepas tu kita takut-takutkan. Hidup menakut-nakutkan manusia je. Orang kita patutnya disuruh takut kepada Allah, kembali kepada Allah banyak-banyak. Ini tak disuruh takut kepada makhluk. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi apa benda sebenarnya? Kita berada di dalam satu tempat dalam akuarium bekas yang kita, akuarium tu adalah kebatilan. Kita dah duduk situ lama, kita tak keluar-keluar. Lepas tu kita rasa bahagia duduk kat situ. Padahal tu tempat kebatilan, tu tempat kita duduk tu adalah sihir, kita kena sihir, kita kena racun, kita kena tipu. Tapi kita biarkan lama-lama kita rasa aman, kita kena tipu. Ini yang berlaku manusia sekarang ni. Jadi manusia banyak jadi cerita zombie kan, tengok ada cerita zombie. Manusia dah banyak jadi zombie, tapi tak sedar dia tu zombie. Jadi orang yang tak kena zombie sikit kan. Jadi orang yang tak jadi zombie tu dianggap pelik pula. Tu. Ini yang berlakulah ni. Aku elok, aku sedarlah diri aku siapa. Padahal dia tu dah jadi zombie, dah kena rasuk. Dia dah tak sedar diri dia. Dia berada di dalam kemurkaan Allah. Dia berada di dalam kebatilan.
Allah tak redha, Rasulullah tak redha, dia rasa dia betul. Ini yang berlaku banyak sekarang. Ya. Dia nak tipu diri orang, padahal dia sebenarnya menipu diri dia sendiri. Berlaku ni jelas, so jangan main-main. Ni abang cakap ni, abang melihat sendiri apa yang Allah Ta'ala bagi melihat. Dan akan datang akan bertambah buruk lagi keadaan. Jadi manusia ni jadi lebih teruk daripada binatang, lebih teruk daripada binatang. Balhum kal an'am, mereka lebih teruk daripada binatang. Mereka lah orang yang lalai dan lengah. Hidup dia lalai, lengah, lalai dia dan tilau dia layan dia punya hawa nafsu je. Ini kita menghadapi, Rasulullah kata, penghujung pengakhir zaman ni manusia yang macam ni kita hadapi. Sebabkan makanan, sebabkan ni akan berjadi pembunuhan. Sebabkan nak harta tu sanggup bunuh adik-beradik ke apa, jadi tali barut, hancurkan agama pun tak apa, jual agama pun tak apa, jadi tali barut Yahudi pun tak apa, janji aku dapat apa yang aku ajak. Kita menghadapi manusia yang perangai dia lebih teruk daripada binatang. Allah Ta'ala kata banyak. Inilah hari zaman kita ni. Jadi macam mana kita cara nak hadapi? Kita kena pegang tauhid, sentiasa mengesahkan Allah. Itu je. Kalau calang-calang tak ada ilmu ni, habis, hancur. Kita silap-silap yang jadi zombie tu. Kita tak sedar yang kita telah jadi zombie. Cuba perhatikan dalam hidup kita. Perhati betul-betul. Jangan sampai terjadi begitu. Abah tak nak, anak-anak cucu abah tak nak. Kerana benda ni akan berlaku lebih teruk lagi. Jadi kita kena hadapi benda ni. Dengan jalan kita sentiasa mengesahkan Allah. Keliling kita dah banyak rosak, tapi kita tetap kena mengesahkan Allah. Sedikit Allah Ta'ala kata, sedikit yang bersyukur. Tu. Mudah ya akidah kita tercabut, iman kita tercabut, keyakinan kita pada Allah tercabut. Mudah. Dan lepas tu kita tak anggap macam benda tu satu macam benda yang besar, yang berat. Iman kita tercabut. Kita rasa macam biasa je. Sebab ramai orang iman tercabut pun berpuluh tahun pun tak ada apa, macam rasa bahagia. Kita tertipu dengan rentak-rentak manusia. Tapi kita tak boleh salahkan rentak-rentak manusia. Kita yang akan soal. Kita kena jaga. Kalau kita salah, kita tak boleh salahkan orang. Kita lah. Kenapa Allah dah pesan terlalu dengan Allah, engkau pergi dengan makhluk buat apa? Allah dah pesan kau tetap dengan Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Kita kena ikut dengan Allah. Kita tak boleh salah apa. Oh, zaman penghujung ni ramai sangat. Ya, tak boleh juga. Ramai macam mana pun. Bilal bin Rabah tu pun sama juga. Ramai semua tak Islam, kafir Quraisy. Tapi dia boleh ahadun ahad. Tak ada siapa-siapa pun nak boleh tolong dia. Rasulullah hanya boleh berdoa je. Teruknya tadi. Kalau kita nak kata kita ni keliling teruk. Zaman Bilal bin Rabah lagi teruk keliling dia. Sampai Nabi tak boleh buat apa, hanya boleh berdoa je. Islam baru masa tu kan? Jadi sama juga kita hal-hal COVID ni sama. Nak nguji akidah kita. Sama juga. Yang dulu ujian dia tetap sama. Sini pun ujiannya sama juga. Nak biar kita jangan berakidah kepada Allah. Itu. Jadi kita jaga, kita dah tahu. Macam mana pun dia datang, walaupun ujian macam mana, batu impap kita masuk. Kita kena ada tu lah. Allah takkan nyaya kita. Dia tak bagi apa yang kita tak mampu. Tetap juga kita macam mana pun kita dah masukkan, maknanya ikat diri kita hanya Allah. Tentu dia bagi, dia sendiri yang nak hadapi. Itu yang kita nak sebenarnya, nak bagi tahu masyarakat kita sekarang, umat Islam itu. Bukan suruh menentang mana-mana. Kita kena selamatkan akidah kita. Itulah dia sebenarnya yang Nabi nak. Kalau nentang, memang nentang siapa-siapa nentang mana. Tapi kalau dalaman ni kita sendiri tak dapat tentang, kita tujuan kita adalah mengesahkan Allah. Mati tetap mati. Yang penting kita mati dalam keadaan mengesahkan Allah. Macam bila berapa tetap ahad dia Allah. Apa aku nak mati ke macam mana keadaan aku kena seksa, tetap Allah ahad. Dia esa engkau je. Semua juga dalam keadaan kita kehidupan sekarang, itu ya kita kena jaga.
Macam mana pun datang tindak bala Yahudi ke apa, iblis ke apa, semua kita tetap nak esa dengan Allah. Itu hala tuju kita. Tak ada yang lebih nikmat. Situlah tempat yang paling nikmat. Yang Rasulullah bagi tahu. Manis tiada pahit. Apa dia? Manis tiada pahit. Apa dia? Orang yang benar mengesakan Allah. Itu manis tiada pahit. Tapi kita tak dapat tu, kita mengaku konon kita dapat. Cari jalan supaya dapat. Dudukkan akidah kita di situ. Hidup mati inna solati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillah. Kita dah ikrar. Inna solati, sungguh solatku, hidupku, matiku, ibadahku, semata-mata 24 jam kita kerana esakan Allah. Apa pun keadaan, kita kena jaga dalaman kita. Sama juga hidup zaman apa pun, zaman Nabi tu tetap juga jaga mengesakan hidup yang dibagi tu. Hidup orang ni, hidup zaman Nabi Adam, hidup zaman Nabi Yusuf, hidup zaman Nabi apa pun, hidup zaman Rasulullah, hidup orang wali ni. Hidup macam mana pun kita jangan minta hidup di situ. Sebab sama je hidup tu tadi, zaman apa pun tetap Maha Esa mengesakan tujuannya tetap itu je. Sebenarnya kita tak mau ke situ. Kita mengikuti hawa nafsu, sistem kita itu sebablah jadi syahwat kita yang terlebih dahulu kita kedepankan. Bukannya itu ya. Kita tak boleh salah siapa-siapa. Di pandang masyarakat, dia bagi kitab nanti, kita tak boleh salah siapa. Kita lah, Allah dah bagi tahu. Suruh mengesakan Allah, engkau tak mengesakan Allah, mulut dia. Tapi engkau meyakini lain. Ada selain Allah. Yakin kat dalam kau tu lain. Tu, kepercayaan kau tu lain. Sebut engkau tu la ilaha illallah, tapi engkau lebih percaya injection ni tadi ni dia pun ada ada kuasa. Tak ada. Itu semua adalah nak merosakkan akidah kita. Jadi ingat, kalau dia masuk, dia paksa masuklah. Tapi tetap akidah kita Allah. Dia tak boleh bagi apa-apa dengan kita. Dan sistem sekarang, sistem paksaan, tekanan, kita ikut. Betul? Jadi beruntung kita bila kita faham. Tetap juga nilai kita dikira mati syahid mengesakan Allah. Mati pasti mati. Tapi mati yang macam mana kita nak? Hidup macam mana yang kita nak? Hidup yang kita nak sebenarnya tak lain yang Allah nak, selalu dengan Allah. Rasakan Allah aja. Esakan dia je hidup kita. Itu mulia tak? Hidup kita? Mulia lah. Manis tiada pahit kita mengesakan Allah. Masa hidup kita ni. Ini masa hidup kita hayal sana, hayal lengah sana, lalai sini. Hidup aja kita dah tentu agak. Bila mati nanti, dihidupkan balik nyaya kita. Kita tak hargai hidup yang dia bagi tadi. Nikmat, iaitu kita selalu mengesakan Allah. Itu nikmat sebesar-besar nikmat. Tapi kita masih hidup tu kita tak mau. Kita tutupi. Kita tahulah tu betul nak mengesakan. Tapi kita tutupi, kita lengah, kita rasa kita nak puaskan diri. Bila puaskan diri kita tak jumpa dah jalan nak patah balik. Wa na'udzubillah. Jadi bersyukur kita, Allah bagi kita faham kat sini, kita boleh duduk. Kalau Allah tak singkap, tak buka muka syafah gaib, benda-benda gaib, kita langsung tak faham. Jadi bersyukurlah banyak-banyak kepada Allah. Dari pendengar-pendengar YouTube ni, siapa saja yang dengar, beruntung kita. Jadi hala tujuan kita dah tahu dah. Hidup kita mengesakan Allah, mati kita dalam mengesakan Allah. Hidupkan balik pun nanti tetap mengesakan Allah. Sebab dari dunia lagi, contohnya kita dah faham, Allah dah bagi faham. La ilaha illallah. 24 jam meyakini, bukan menyebut. Sebut tu sekali, meyakini sampai bila daim, terusan. Faham tak? Itu hala tujuan kita. Tak ada yang lebih best lagi. Jangan kita kata ada yang lebih best lagi. Syirik kita. Itu best sikit-sikit. Yang paling best adalah mengesakan Allah. Kita kena ajar diri kita.
Yang paling best engkau. Yang ada engkau, rasakan engkau ya Allah. Aku tak ada semua tak. Engkau itu yang paling best. Ajar diri kita supaya dapat. Faham tak anak Allah ni? Faham tak? Rasakan tu. Kamu kena tegas, kena sidak walal kufar tu tadi. Jangan ada selain yang lebih menyeronokkan kamu. Selain Allah. Jangan melebihi. Sonok-sonok sikit yang lain-lain ni. Yang ni, engkau lagi best ya Allah daripada semua. Engkau lagi indah ya Allah daripada. Engkau lagi bahagia aku daripada. Tak dapat lain pun aku tak kecewa. Engkau juga jangan tak ada ya Allah. Tak bahagia aku. Gitu. Tetap kukuhkan diri kita Itu. Ini yang selalu kita nak ulang-ulang. Nabi SAW 13 tahun. Dia ulang-ulang ni. Kukuhkan dengan Allah. Baru bila datang ilmu makrifat, ilmu apa pun kita boleh pegang. Sebab tak lain, ilmu makrifat tu sendiri pun dia mengajak mengesahkan Allah. Tak ada lain. Jadi kita tak lari tajuk. Kita tetap mengesahkan Allah lah tajuk kita. Hidup matiku mengesahkan Allah. Walau dibagi 1000 tahun, 20,000 tahun, tetap hidup kita paling nikmat mengesahkan Allah. Aku hidup lama ni, best lah duduk dapat nikmat di sini. Tak. Hala tuju kita tetap nikmat tu adalah di sisi rasakan yang ada hanya wujud Allah. Allah itu yang paling nikmat. Ajar diri kita. Baru kita faham nanti, ya Allah, betul ya Allah. Engkau ajalah yang ada ya Allah. Itulah tempat yang paling nikmat. Yang Nabi Muhammad SAW Isra' Mi'raj tenggelam dengan Allah, ibaratnya gitu. Bila dia dah dapat tenggelam, tak ada diri dia, baru boleh tahu, ya Allah, selama ni aku ni tak ada. Yang ada wujud hanya esa engkau ya Allah. Dia duduk di situlah, dia tak merasa ada diri dia. Dia pegang terus. Itu hala tuju sebab untung tak kita dapat ni. Kita akan meraih yang dikatakan tadi, yang Allah bagi tahu dalam Quran kepada Nabi SAW dan orang yang mendapatkannya. Allah bagi tahu, inna fatahna laka fathan mubin. Sesungguhnya aku telah bagi engkau kemenangan yang nyata Muhammad. Apa dia kemenangan tu? Iaitu engkau dapat mengesahkan Allah dalam menghidup. Tak ada lagi rasa diri engkau lagi. Itulah kemenangan, fatah. Kemenangan. Jadi di situ kita punya ma'rifat wa ila rabbika. Kemenangan kita adalah kita merasakan yang ada hanya Allah. Betul. Olahkan dalam kehidupan kita supaya kita hanya bahagia dengan Allah. Bahagia sangat-sangat kita dengan Allah. Yang lain dapat bahagia kita sikit-sikit je. Jangan melebihi daripada kita ajar dia. Untunglah kita. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat merasakan nikmat yang sebenar-benar di sisi Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Maka kita dah dapat betul-betul tenggelam dengan Allah, tak ada diri kita, tu nikmat paling besar. Maka nikmat yang paling besar ni kita sampaikan, ceritakan. Ni Rasulullah disuruh ceritakan. Nikmatnya bila kau tenggelam dengan Allah. Tak ada rasa diri. Tak dapat nak diucapkan oleh perkataan mulut. Sedapnya, asyiknya, bestnya dengan Allah. Syurga pun kalau dia dah hidangkan berbagai-bagai nikmat, macam-macam nikmat dalam syurga dia hidangkan. Dia kalau dapat nikmat di sisi Allah, tenggelam dengan Allah, dia pun malah nak hidangkan dia. Pasal nikmat ni lagi best lagi daripada apa saja yang berada di dalam syurga. Dia dah dapat di dunia lagi. Ini yang Nabi Muhammad SAW nakkan kita disuruh sampai. Inilah dia. Kita minta maaf, bukan saya cakap ilmu tu tak betul. Kita dah ambil yang lain-lain. Yang ini kita tak pegang dulu. Jadi kalau kita ambil yang lain-lain, kita nak ambil ni balik payah sebab kita dah sombong, kita dah rasa dah banyak ilmu kita. Padahal inilah kita kena pegang dulu, baru yang lain-lain kita tak akan rosak. Maknanya apa saja ilmu lain yang datang tak rosak sebab kita dah pegang Allah tu lebih mustahak daripada yang lain. Faham tak? Itulah kedudukan, maknanya orang-orang yang telah mencapai kemenangan. Inna fatahna laka fathan mubina. Mudah-mudahan kita tergolong. Kita harap sangat dan Rasulullah, Allah Ta'ala sendiri pun nakkan kita di situ sebenarnya. Tetap dengan Allah. Itu. Kalau kita keluar aja, kita memutuskan tari nikmat dengan Allah, habis kita. Kita dah tersilap. Jadi kita hidup di zaman apa pun,
Orang kata zaman penghujung zaman ni perit dah. Tak sama. Sebenarnya sama ya Allah bagi. Tetap nak mengesakan apa? Itu je. Dulu pun ada ujian. Dulu pun kita lagi teruk juga ujian. Sama sampai kita pun ujian teruk juga. Sama. Ujian tu untuk supaya kita dapat tetapkan diri kita mengesakan Allah. Jadi kita sama-sama. Bukan makna apa cakap abang lulus. Bukan. Sama-sama kita pegang tu. Dan kita hanya tak mampu, kita hanya mampu mohon pada Allah supaya Allah kukuhkan dan tetapkan dan pelihara Al-Hafiz, pelihara kita supaya jangan ada merasa kedirian kita. Hanya Allah yang boleh kukuhkan kita dan pelihara kita. Bukan kita ni hebat, bukannya kita belajar ilmu kenal diri kenal Allah, lagi kita kena serah diri kita betul-betul kepada Allah. Lagi sampai satu kuman pun kita tak serah, kita serah betul-betul kepada Allah. Diri kita pun kita tak percaya diri kita. Kita percaya Allah yang boleh. Kita tak percaya diri kita boleh uruskan. Allah aja percaya. Sampai gitu sekali. Itulah maknanya kita telah mendapat pahala, makna yang dikatakan tadi fauzan azimah. Jadi anugerah Allah yang paling besar. Ya, insya-Allah sekian saja. Pendek. Nanti. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpulnya kita dalam majlis Allah Subhanahu wa taala ni diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka alhamdulillah yang mendengar YouTube ni, saya doakan bersama-sama rakan-rakan seperjuangan sentiasa mendapatkan ampunan Allah, dan keampunan tadi digantikan dengan kebaikan, sentiasa dibagi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang dikatakan ilmu mengenal diri, mengenal Allah Taala ni, sebenarnya saya pernah berkata sebelum ni, sekadar perkongsian aja. Saya pun tak ada apa, cuma yang diungkapkan oleh Allah sendiri, yang digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kalam dia tadi. Jadi saya pernah bercakap berkenaan dengan orang nak menuntut ilmu ni lah. Orang nak menuntut ilmu kenal diri kenal Allah ni, janganlah kita bawa ilmu kita yang tinggi tu, lepas tu kita nak belajar ilmu ni. Jangan. Saya sampai buat perumpamaan yang Allah Ta'ala gerakkan. Orang tu pemain bola yang handal, tapi dia terasa diri dia nak main hoki pula. Dia dah lama sangat main bola ni, dia rasa dia nak main hoki. Dia rasa dia nak main hoki, dia cuba nak main hoki. Jadi dia berjumpa dengan jurulatih hoki ni. Dia cakap dia nak belajar tentang permainan hoki ni lah. Jadi coach ni ajar dia berkenaan dengan permainan hoki ni, kan. Jadi coach dia ajarlah, okey sekarang ni hoki ni begini, ikut cara saya menggunakan kayu hoki dan menggunakan bola yang kecil, bola kecil, bola putih tu, kita pukul dengan kayu tadi. Jadi pemain bola yang sombong ni, saya cakap sombong lah, kan. Dia cakap, coach, mana ada saya belajar dulu, saya pemain terkenal tau. Dia kata, main bola ni, kenapa guna bola yang kecil dan kenapa menggunakan kayu? Saya tendang bola menggunakan bola yang besar dan menggunakan kaki. Kenapa coach ajar saya menggunakan kayu dan menggunakan bola yang kecil? Macam mana ni? Nampak tak dekat situ, perbezaan. Orang yang sombong tadi, saya nak cakap senang cerita lah, nak cakap tu nanti terasa pula, kan. Orang yang sombong yang ada ilmu banyak lah. Orang kononnya ilmu banyak, padahal ilmu yang banyak tu Allah punya, kan. Sombong dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya dengar apa yang dia cakap tu, malu saya dengan Allah Taala. Bawa ilmu di depan Allah Subhanahu Wa Taala, padahal ilmu dia tu Allah Taala yang punya. Sedar ke tak sedar? Dia nak cakap ilmu tu dia punya. Pergi Mesir, pergi buat PhD, kononnya ilmu dia. Bayanglah macam mana akidah kita nak kuat sebenarnya, kan. Tu saya bukannya saya nak cakap apa. Saya cakap dengan anak-anak saya juga, isteri saya, kan. Saya cakap juga dengan keluarga saya, kan. Jangan kita sombong dengan ilmu kita, kan. Tak boleh. Jangan bawa ilmu kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tadi lah,
Saya pun bermuzakarah juga dengan isteri saya semalam. Kan? Bukannya apa, cuma kita nak menguatkan lagi diri kita ni dengan keluarga kita. Saya cakap, ya Allah, boleh pula dia cakap macam tu kan. Pemain bola ni dia nak cakap dengan coach hoki tu, oh tak boleh, kayu ni tak boleh. Saya nampak. Betapa sombongnya manusia yang ada ilmunya, kononnya ilmu, padahal ilmu tu Allah Taala yang punya. Ingat saya mengingati diri saya juga sebenarnya. Jadi macam saya cakap juga, nak pelajari ilmu ni tak susah dan tak senang. Bila kita nakkan Allah Subhanahu Wa Taala tu ketepikan, kalau dia ada ilmu ketepikan. Saya pun pada mulanya belajar, tapi bila ustaz saya ajar adab kat saya. Kan, adab dia macam ni. Kau dah jadi pendengar yang setia dulu apa semua. Saya macam tu saya buat. Saya ikut saluran yang ditetapkan oleh ustaz dan sebagainya. Ustaz saya ramai guru-guru yang mengajar saya tentang adab, tentang macam mana nak jumpa guru. Ini berjumpa guru, bawa dia punya ilmu dia kan. Tak boleh. Maknanya Allah Ta'ala akan tolak benda tu kan. Tak akan sampai-sampai lah kan. Tak akan sampai-sampai lah kemasukan ilmu dia. Kau bawa lah sampai tu, sampai akhirat, sampai kat kubur besok bawa kan. Itu susah tu maksudnya. Jadi saya mudah-mudahan yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, inna ma'al usri yusra, dalam susah tu memang ada senang. Setiap menuntut ilmu ni ada kesusahan dia. Dia rasa susah sangat nak menuntut ilmu ni kan, ada senang dia sebenarnya, sekiranya dia nakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengajak diri saya dan rakan-rakan sepujangan, rakan-rakan YouTube, yang mana yang mendengar ni, bagi saya seorang yang hatinya lembut, ya Latif, hatinya sangat lembut yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Bukan dia yang melembutkan hati dia, Allah yang maha lemah lembut tu, dia memberikan kepada sifat tu dia kepada kita untuk mendengar YouTube ni. Dia yang gerakkan. Allah, saya tengok maha lemah lembut Allah tu diletakkan kepada pendengar YouTube ni. Ya Allah, mudah-mudahan kita akan sentiasa dibagi daim kepada Allah, kepada kita, untuk kita sentiasa memahami ilmu ni, mengenal diri dan mengenal Allah. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah luahan kesucian kalimat-kalimat yang keluar daripada keikhlasan ya. Jadi mudah-mudahan bila dia berada dalam kesucian kita sampaikan, tak ada hajat apa-apa, betul-betul demi kesucian, demi rasa kasih sayang sesama kita manusia, maka akan sampai rohaniah tu ke dalam diri lubuk-lubuk pendengar-pendengar, insya-Allah. Jadi kita masa terlalu singkat. Ibaratnya malaikatul maut itu seperti lebih hampir seperti bayang-bayang. Bayang-bayang kita pun hampir dengan kita mana pergi. Tapi malaikatul maut tu lebih hampir lagi. Jadi kita sentiasa hampir dengan mati lebih daripada bayang-bayang kita sendiri. Jadi kita kena selalu beringat di situ, kita selalu merasakan yang kita ni mati sebelum datang mati yang sebenar. Jadi maksud Rasulullah tu, matikan diri kamu sebelum datang mati sebenar, iaitu kamu sentiasa merasakan yang hidup hanya Allah. Itu dia kata mati sebelum datang mati yang sebenar. Jadi kita bersiap diri sendiri, kita sentiasa menganggap kita tak pernah hidup, yang hidup hanya Allah. Jadi kita akan bersedia untuk matilah tu. Itulah jalan selamat yang Rasulullah bagi tahu. Nasihat yang paling berguna adalah banyak-banyak mengingati mati, nasihat yang paling baik. Jadi banyak lagi nasihat lain, tapi yang paling baik adalah kita banyak mengingati mati. Sebab kita kalau kurang mengingati mati, nafsu kita akan, syahwat kita akan mengajak kepada kepentingan diri kita yang akan merosakkan perhubungan kita dengan Allah SWT. Jadi sekian saja. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan rasa kedirian dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.